Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua ahli panel yang hadir pada forum kita kali ini. InsyaAllah kita akan berforum tentang falsafah dan isu semasa. Kita akan sediakan 3 isu semasa untuk dibincangkan. Yang pertama adalah pemikiran relativisme di Malaysia. Yang kedua, fahaman liberalisme di Malaysia. Yang ketiga, persepsi negatif sesetengah individu terhadap institusi diraja. Okey, saya akan ceritakan sejarah ringkas tentang rukun negara. Rukun negara terhasil pada 31 Ogos pada tahun 1970 disebabkan peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Okey, beralih kepada isu semasa kita, saya akan menyanyikan soalan yang pertama kepada saudara Daniel. Soalannya ialah, terangkan kesan pemikiran relativisme pada rakyat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang ditujukan. Berdasarkan prinsip yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan adalah mutlak dan tidak boleh diragui. Sebagaimana negara kita ini mempunyai ramai masyarakat daripada pelbagai kaum, agama, dari sudut mana-mana agama pun yang ada di Malaysia ini menolak kefahaman relativisme, kerana pemikiran ini mungkin menimbulkan keraguan di dalam kepercayaan mereka, terutamanya bagi kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh kepada rukun iman dan rukun Islam. Fahaman relativisme memberi kesan kepada masyarakat berilmu, kerana bagi mereka tiada perkara yang benar atau salah. Semestinya perkara ini bercanggah dengan rukun negara kita dan juga bercanggah dengan konsep ilmu, iaitu kepercayaan, bukti dan kebenaran. Setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Daniel kerana jawapannya yang sangat mantap dan padat. Kita beralih kepada isu semasa yang kedua. Saya akan menyanyikan kepada saudari Ain. Soalannya ialah, bagaimana hendak menangani fahaman liberalisme di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sentuh isu berkaitan liberalism. Apa tu liberalism? Menurut Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah, liberalism bermaksud suatu aliran pemikiran yang memberi kebebasan mutlak kepada individu dalam menafsirkan ajaran Islam tanpa terikat dengan dasar dan sumber ajaran Islam yang disepakati oleh ulama muktabar. Malaysia memfatwakan aliran pemikiran liberal sebagai ajaran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Kalau kita tengok dalam sosial media, sebagai contoh Twitter, golongan liberal ni ramai dan golongan ni selalu berani untuk bersuara dan menyatakan pendapat, lantang bersuara dalam sosial media, dalam Twitter, dengan pendapat yang kadang-kadang tu terang-terang salah di sisi agama. Golongan ini juga sangat meyakinkan bila menyampaikan satu hujah tu. Bila nampak meyakinkan, ramai golongan yang mungkin kurang pengetahuan agama akan mula percaya. Bila mereka mula percaya, maka golongan liberal ni akan bertambah. Jadi macam soalan tadi, bagaimana nak tangani fahaman liberalism di Malaysia? Bagi saya, cara yang boleh
kita guna untuk tangani fahaman liberal ni akan jadi kalau kita, rakyat Malaysia, menghayati rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Sebab kalau kita percaya pada Tuhan, kita takkan berani menafsirkan agama tu sesuka hati kita. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Ain kerana jawapannya yang sangat panjang dan sangat jelas. Kita beralih kepada isu semasa kita yang ketiga. Saya akan menyanyikan kepada ahli panel yang ketiga, iaitu saudara Azri. Okay, soalannya ialah, kenapa berlakunya persepsi negatif sesetengah individu terhadap institusi diraja? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita. Jadi bismillah. Jadi kita terus kepada persoalan kita, kenapa berlakunya persepsi negatif terhadap institusi diraja. Jadi kita lihat ada setengah pihak ini telah melabelkan institusi diraja bahawa sebagai sistem yang pentadbiran kuno. Pentadbiran kuno kerana sistem republik juga telah lama wujud pada zaman Yunani lagi. Jadi kita biasa bercakap berkenaan dengan kedaulatan raja, rakyat, undang-undang, tapi lebih elok, lebih baik lagi kita menyusul maksud kedaulatan itu. Pada pemahaman kita, bila biasanya kita menyebut berkaitan dengan kedaulatan, itu adalah proses kekuasaan yang terdapat pada institusi diraja itu kepada undang-undang atau rakyat yang menjadi punca kuasanya. Jadi institusi diraja ini bukanlah sistem kuno. Sistem republik juga sudah lama wujud pada zaman Yunani lagi. Bahkan ini juga bukan ciptaan daripada Amerika ataupun Perancis, dan juga bukan ciptaan pada zaman moden. Apabila kita bercakap tentang suatu sistem pemerintahan, maka sistem itu selagi ia berfungsi dengan baik, berperanan sebagai satu sistem yang melindungi rakyatnya, maka sistem itu adalah sistem yang baik. Jadi sistem beraja atau lebih boleh dikata sistem monarki adalah sistem yang mana mengatasi segala pembahagian kuasa. Jadi ia bermakna apabila orang politik di bawah ini bergolak, pada saat itu rajalah yang berkuasa dan menentukan kestabilan negara, dan cabaran inilah yang harus kita fahami, semua rakyat ini difahami, perlu kita fahami oleh semua rakyat bahawa raja itu memberi kestabilan dan kemantapan serta ketenangan apabila orang politik ini dengan ideologi mereka ni berbeza, sedang bergolak. Sistemnya tetap kekal dan melindungi rakyat. Jadi setakat itu daripada pecahan saya. Jadi terima kasih. Terima kasih kepada saudara Azri kerana jawapan yang sangat teliti dan ringkas. Daripada 3 isu semasa yang kita bincangkan, saya dapat simpulkan rukun negara adalah sangat penting untuk dihayati dan diterapkan ke dalam diri semua lapisan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, negara Malaysia dapat berkembang dengan pesat serta perpaduan antara kaum akan menjadi lebih kukuh dan utuh. Terima kasih kepada semua ahli panel yang memberi jawapan yang sangat mantap, ringkas, padat dan teliti. Okey, kita akan mengakhiri forum kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wallahu a'lam.